أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka kaya dan mampu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan kerana uzur. Dan dengan sebab itu Allah meterai atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui perkara yang baik. Mereka telah menyatakan uzur kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kamu menyatakan uzur lagi. Kami tidak sekali-kali akan percaya kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kami akan berita-berita perihal kamu. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat amal kamu sama ada kamu kembali beriman atau tetap kufur. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata untuk menerima balasan. Lalu ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang, supaya kamu berpaling dari mereka, tidak menempelak mereka. Oleh itu berpalinglah dari mereka, kerana sesungguhnya mereka itu kotor disebabkan mereka telah sebati dengan kufur. Dan tempat kembali mereka pula ialah neraka Jahannam sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.
Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka. Oleh itu jika kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik. Orang-orang Arab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya. Sangatlah patut mereka tidak mengetahui batas-batas dan hukum-hukum syarak yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan sebahagian dari orang-orang Arab yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, dermakan pada jalan Allah sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sebahagian dari orang-orang Arab ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amal bakti yang mendampingkan di sisi Allah dan sebagai satu jalan untuk mendapat doa dari Rasulullah yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka yang mendampingkan mereka kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah pada juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-93 sehingga ayat 99. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi pendedahan terhadap watak dan sikap orang-orang munafik yang cuba menjauhkan diri mereka daripada mentaati Allah dan Rasul. Bahkan dengan ujian Allah yang paling besar dalam menapis keimanan seorang hamba-Nya, iaitu perang pada jalan Allah. Kerana jihad ialah penapis yang utama dalam membezakan siapa yang benar dengan Allah, siapa yang bohong. Dalam membezakan siapa yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah, siapa yang sebenarnya hanyalah untuk menjaga diri masing-masing. Maka jihad menjadi suatu ukuran kepada keimanan seseorang. Kerana itulah Nabi SAW menyuruh kita supaya bercita-cita untuk mati syahid. Sebagai tanda kebenaran iman kita pada Allah. Bahkan berdoa kepada Allah sungguh-sungguh untuk mati syahid. Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyi. Siapa yang bersungguh-sungguh meminta mati syahid pada jalan Allah, maka Allah akan menyampaikan kedudukannya pada kedudukan para syuhada. Walaupun dia mati dalam keadaan biasa, mati di atas tilamnya. Bahkan disebut dalam hadis, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa. Siapa yang tidak berperang dan tidak ada niat perang, maka dia mati dalam cabang nifaq, munafik. Kerana orang munafik cukup takut untuk berperang. Dan dalam ayat-ayat yang kita bacakan dalam suratul Fadhihah ini atau suratul Taubah, pendedahan tentang watak munafik, pendedahan yang Allah Ta'ala tunjukkan paling banyak tentang alasan-alasan mereka untuk tidak pergi berperang. Maka Allah Ta'ala menyebut, innamas sabil, yang dikecam, yang dicela orang yang tidak berperang ialah orang-orang yang punya kemampuan. Alladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Orang yang punyai kemampuan, yang punyai kekayaan, yang punyai kesihatan tubuh badan, maka mereka lah dicela kalau tidak pergi berperang. Adapun orang sakit, adapun kanak-kanak dan wanita, adapun orang-orang yang tidak punya harta, sebagaimana kita bacakan ayat sebelum ini, mereka ini diberi keuzuran oleh Allah. Di sebalik keuzuran yang Allah bagi bukan sekadar keuzuran biasa, keuzuran yang diikuti dengan pahala yang sama dengan orang berperang. Kerana itu kata Nabi SAW, tidak ada jalan yang kita lalui, tidak ada lembah yang kita lalui, melainkan bersama kita golongan yang mendapat pahala seperti kita. Mereka ini telah dihalang untuk berperang bersama kita kerana keuzuran. Golongan-golongan yang tidak boleh berperang kerana sebab-sebab syar'i, sakit, ataupun kerana mereka wanita dan kanak-kanak, ataupun kerana mereka tidak punya kemampuan dalam penyediaan kelengkapan perang, mereka tetap mendapat pahala sebagaimana mujahid, sebagaimana orang-orang berperang dengan niat mereka. Niat mereka untuk berperang.
Kerana itu penting kita walau dalam apa situasi pun niat biar ada. Andai kata tuan-tuan kita ni tak layak pergi haji sebab tak ada duit. Tapi niat nak pergi biar ada. Supaya Allah catatkan kita juga di kalangan orang-orang yang menunaikan haji. Dan kita juga mendapat mabrur pahalanya. Dan dikiaskan dengan semua perkara. Siapa yang tidak boleh buat sesuatu kerana keuzurannya tapi niat dia biar ada. Dia tak boleh ke masjid sekarang contoh. Kerana halangan-halangan SOP atau sebagainya. Maka niat dia mesti ada. Supaya tercatat pahalanya. Dia tak dapat bermusafir, menghubungkan silaturahim kerana halangan-halangan tertentu. Maka niat dia untuk menziarah itu ada supaya dia dapat pahalanya. Maka demikian semua kebaikan. Maka Allah Ta'ala menyatakan celaan bukan kepada orang yang ada keuzuran. Celaan kepada orang yang tidak punya keuzuran dalam keadaan mereka punya kemampuan. Allah sebut perkataan wahum aghniya. Perkataan aghniya di sini bukan sekadar mereka ini mampu menyediakan kelengkapan perang, bahkan mereka punya kemampuan tubuh badan. Mereka ini orang-orang kaya. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi. Mereka suka duduk bersama golongan yang tidak berperang. Yang tidak dibolehkan berperang dengan keuzuran tertentu. Wa taba'a ala qulubihim. Maka Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka. Fahum la ya'lamun. Sehingga mereka tidak lagi dapat mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Perkataan taba'allahu qulubihim menandakan dosa-dosa besar. Yang mereka lakukan ini perbuatan yang mengundang dosa yang besar. Kerana Allah Ta'ala telah tutup pintu hati. Bila Allah Ta'ala tutup pintu hati, kerana perkataan taba'a juga memberi maksud khatama alaiha. Allah tutup terus. Hatta la yasila ilaihil khair. Sehingga apapun kebaikan tak akan sampai kepadanya. Watak orang munafik, bila mereka menolak perang, bukan sekadar mereka menolak kebaikan jihad, mereka sebenarnya sedang menolak semua kebaikan lain. Akhirnya mereka ini tidak diberi petunjuk untuk sekecil-kecil kebaikan. Akhirnya tak ada kebaikan mereka buat, mereka cenderung untuk buat jahat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, dan ini adalah kita katakan pemberitahuan Allah Ta'ala. Sebelum Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk, Allah berkata, ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Nanti wahai Muhammad, bila kamu pulang daripada perang, mereka akan minta alasan lagi. Mereka akan bertemu denganmu lalu menyebut macam-macam. Setengah mereka akan berkata, wahai Muhammad, kali ini kami tak akan lagi miss peperangan. Dan setengah mereka mungkin akan bersumpah demi Allah, lepas ni kami akan ikut seluruh peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Kata Allah, ya'tazirun. Mereka akan beri alasan macam-macam untuk kamu merelakan sebab mereka tak pergi perang dulu. Dan mereka berjanji untuk perang pada akan datang. Walau itulah perang terakhir Rasulullah. Bila Allah menyebut ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, kata ulama, diriwayatkan bila Nabi SAW ayat ini turun kepada ketua munafik bernama Jad bin Qais, Mu'attib bin Kushay dan lain-lain pimpinan-pimpinan munafik. Jumlah mereka ialah 80 orang. Nabi SAW memerintahkan orang beriman supaya jangan bercakap dengan mereka. Nanti pulang ke Madinah, jangan sembang dengan mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan tegur mereka. Nabi mengarahkan dan Nabi menyebut 80 orang di kalangan pemimpin mereka. Diriwayatkan bahawa ayat ini juga turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin ketua sekali. Bila mana Nabi SAW pulang, dia bersumpah di hadapan Rasulullah dengan berkata, ya Rasulullah, kali ni je yang aku terlepas, lepas tu tak akan terlepas lagi peperangan. Wa talaba an yarda anhu, dan dia minta Rasulullah redha, maafkan dia. Sebab dia tak akan buat lagi, itu last dia buat katanya. Lepas ni tak buat, maka Allah Ta'ala menjelaskan, ya'taziruna ilaikum. Mereka mesti datang minta maaf. Konongnya azam mereka dan pelbagai lagi, maka jangan kamu terima kemaafan mereka. La kulla ta'taziru lan nu'mina lakum. Katakanlah kami tak akan terima keuzuran kamu. Kami tak percaya pada kamu. Kataan lan nu'mina lakum ay lan nusaddiq. Kami tak akan benarkan. Sebab Allah Ta'ala telah dedarkan segala kejahatan kamu. Allah berfirman, qad nabba'ana Allahu min akhbarikum.
Allah dah cerita kejahatan kamu. Allah dah cerita pembohongan kamu. Allah dah cerita apa yang kamu lakukan di Madinah. Bahkan perancangan kamu untuk menghalang Nabi masuk Madinah kalau Nabi pulang nanti. Sebab kamu dah jadi majoriti di Madinah. Sebab orang-orang Islam semua keluar perang. Tinggal kanak-kanak dan juga wanita. Dan ada beberapa orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan untuk tinggal di Madinah. Menjadi ketua. Antaranya ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bagi menggantikan kedudukan Rasulullah. Biasanya Rasulullah bila perang, Nabi akan gantikan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk jaga masyarakat Madinah. Kali ini dalam perang Tabuk, Nabi meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bagi memantau golongan munafikin di Madinah. Dan dalam masa sama bagi menjaga Madinah. Lalu Sayyidina Ali merasa sedih. Kenapa dia ditinggalkan bersama wanita dan kanak-kanak? Walau dia ni orang gagah, kuat. Maka dia amat bersedih. Dia mahu Rasulullah beri peluang dia berperang dalam perang Tabuk. Nabi kata, wahai Ali, tidakkah kamu redha kedudukan kamu sekarang seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Yakni waktu Musa AS bermunajat dengan Allah, Nabi Musa tinggalkan Harun untuk jaga Bani Israel. Untuk pantau kejahatan Bani Israel. Maka senali ditinggalkan bagi memantau pergerakan munafikin. Sebab kalau tinggal semua, munafikin akan ambil Madinah, ambil alih. Sebab memang orang munafikin merancang untuk nanti bila Nabi pulang, mereka akan halang Nabi balik. Seolah-olah mereka menjangka Nabi akan kalah. Dan ketika itu kekuatan Nabi sudah merosot dengan kuat. Kerana kekalahan, maka dia akan ambil kesempatan untuk menghalang Rasulullah masuk Madinah. Rupa-rupanya Nabi menang. Rupa-rupanya Nabi membawa kemenangan yang besar. Sehingga munafik menjadi kecut perut. Dan mereka datang dengan segera jumpa Rasulullah. Meminta uzur macam-macam. Meminta redha kembali. Bahkan berazam, kami tak akan miss lagi perang. Kami akan perang. Kata Allah, qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Allah dah cerita dah perangai kamu. Wa sayarallahu amalakum. Dan Allah akan tunjuk amalan kamu. Allah akan tunjuk amalan kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah melihat amalan kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu nanti di hari akhirat kelak akan dibentangkan segala kejahatan kamu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahu dengan sebenar-benar kejahatan-kejahatan kamu. Sayahlifuna billahi lakum. Mereka terus bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, wahai Muhammad, dan juga orang Islam. Idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Nanti bila kamu pulang kepada mereka, supaya kamu tidak menghukum mereka. Litu'ridu anhum. Jangan hukum sebab kami dulu tak pergi perang, kami beri alasan macam-macam. Kata Allah Ta'ala, fa'aridu anhum. Jangan kau peduli mereka, wahai Muhammad. Jangan cakap. Sebab itulah Rasulullah perintah kamu beriman, jangan bercakap dengan orang munafik. Dan jangan bermuamalah dengan mereka lagi. Ini satu pemulauan ataupun ini suatu tindakan paling keras sepanjang Rasulullah bermuamalah dengan munafikin. Sepanjang muamalah Rasulullah dalam perang Badar, daripada permulaan Nabi sampai ke Madinah, sampailah perang Tabuk, inilah paling keras sekali. Dengan menamakan pemimpin-pemimpin mereka dan menyuruh orang beriman supaya tidak duduk dengan mereka, jangan bercakap dengan mereka. Kalau mereka bersumpah, buat tak layan. Biarlah sumpah macam-macam, buat dek. Jangan kata betul lah tu. Jangan pujuk, jangan mujamalah. Cuma diam. A'ridu anhum. Buat tak tahu. Kata Allah. Innahum rijs. Kerana mereka itu najis. Perkataan rijsun artinya ialah akidah mereka ini kotor. Dan juga batin mereka cukup kotor. Umpatan mereka, kejian mereka cukup kotor. Fitnah mereka cukup kotor. Sebab inilah sentimen yang dimainkan oleh munafikin dalam menuduh Rasulullah, mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersendakan orang beriman, mempersendakan ayat-ayat Allah, mempersendakan nama Allah dengan sumpah-sumpah palsu. Maka kata Allah, innahum rijsun, mereka ini cukup kotor. Perkataan rijsun ay khabasun, ay qadhirun ataupun qadharun, memang kotor, mustakhbas. Suatu yang kamu tak nak tengok dan tak nak cium dia. Dek busuknya dia. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka ialah neraka jahannam, jazaa'an bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Allah bukan masukkan manusia kerana Allah Ta'ala saja nak masukkan. Tidak.
Semuanya kerana perbuatan. Kan itu orang beriman diperintahkan untuk melakukan yang baik-baik supaya dapat masuk syurga. Menjauhi perkara-perkara jahat supaya dijauhi dari neraka. Allah menghukum mereka dengan adil. Perbuatan mereka yang begitu teruk, yang bukan sekadar mengancam kestabilan negara Madinah, bukan mengancam kemuliaan Islam, bukan mempermainkan ayat-ayat Allah, bukan menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut yang bahaya. Yang kalau dibiarkan, mereka ingin menjadi penyebab kekalahan umat Islam. Kemudian kata Allah, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka terus bersumpah supaya engkau redha kepada mereka, wahai Muhammad. Fa in tardau anhum, kalaupun engkau semua redha pada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah takkan redha. Ini menunjukkan apa? Untuk menjadikan munafikin berputus asa dalam usaha mereka memberi alasan. Sebab kalaupun Nabi redha, katakan, sebab mereka terus tekan Rasulullah, bercakap macam-macam supaya Nabi bersetuju dengan mereka, kata Allah, Allah tak akan redha. Macam kita lah, kalau kita ada manager, kemudian kita ada bos besar. Kalaupun kita boleh pujuk manager tu supaya setuju dengan alasan kita, tapi bos besar kita tak ada, saya tak akan terima alasan. Maka kita rasa tak patut dah, tak perlu dah kita nak pujuk manager. Sebab bos besar kita tak akan terima. Sebab bos besar tu kuasa besar. Maka ketika mana mereka memujuk Rasulullah untuk redha dengan mereka, dengan terus bersumpah. Bersumpah dengan mengatakan, kami lepas ni kami akan pergi perang. Lepas ni kami tak buat lagi kerana kami begitu, begini. Lalu kata Allah, kalaupun engkau redha pada mereka, wahai Muhammad. Dan kalaupun orang beriman semua redha dengan alasan mereka. Sebab kita kan tuan-tuan, bila seorang datang, dia mendesak, kita kan manusia. Akhirnya kita terima desakan dia. Terima desakan. Okeylah, tak apalah. Kali ni je mungkin kita cakap macam tu. Bersumpah, menangis dan sebagainya. Tapi Allah memberi kata putus. Fa inna Allah la yarda. Allah tidak akan redha. Anil qaumil fasikin. Kerana mereka ini sudah pun menjadi kaum yang rosak. Kaum fasikin artinya kaum yang telah derhaka kepada Allah Ta'ala. Yang sudah rosak iman. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut bahawa mereka ini tidak akan diredai oleh Allah? Supaya mereka kembali pada taubat yang sebenar, bukan memberi alasan yang sebenar. Bukan beri alasan. Ini bukan masa beri alasan, ini ialah masa untuk bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, kita diajar supaya jangan mengikut watak munafikin dengan terus beri alasan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kata, iyyaka wa kulla amrin yu'tadhan minhu. Jauhilah kamu dengan setiap alasan pada setiap perkara yang diperintahkan. Yang setiap kali kita diperintahkan, setiap kali kita disuruh, ada je alasan kita. Disuruh sembahyang, alasan itu, alasan ini. Disuruh zakat, alasan itu, alasan ini. Disuruh buat haji, alasan itu dan ini. Ini perbuatan munafik. Dan kata Nabi SAW, hati-hatikan daripada memberi alasan setiap perintah yang Allah berikan pada kamu. Kenapa? Kerana ia pertama, ia watak munafik. Yang kedua, ia menjadikan Allah tidak redha pada kamu. Ini Allah takkan tolong kamu. Yang ketiga, menjadikan tertutup seluruh pintu kebaikan untuk kamu. Sebagaimana Allah sebut sebelum ini. Allah tutup pintu kebaikan, tak nampak lagi. Akhirnya hidup sebagai pemberi alasan. Dan yang keempat, mereka ini akan terus lemah untuk melakukan kebaikan. Tak mampu, tak kuat. Tuan-tuan, kebaikan ni kalau kita buat, dia ada kekuatan dari Allah yang Allah bagi. Kekuatan daripada Allah ni kita namakan taufik. Taufik ialah perkara yang bantuan dari Allah untuk kita buat satu kebaikan. Kita boleh bangun qiyamul lail. Kita boleh istiqamah buat baik. Ini datang daripada taufik Allah. Tapi kalau kita suka beri alasan, pada setiap benda kebaikan, akhirnya kita tak akan ada kekuatan. Kita tak akan ada kekuatan. Nak baca Quran tak ada kekuatan. Nak zikir tak ada kekuatan. Nak ke masjid tak ada kekuatan. Nak belajar tak ada kekuatan. Nak zikir tak ada kekuatan. Nak tolong orang tak ada kekuatan. Nak hubung silaturahim tak ada kekuatan. Semua perkara baik kita ditutup peluang. Sebab apa? Sebab kita jenis makhluk suka beri alasan. Sebab itu kita dah sebut berkali-kali. Orang beriman mencari jalan bukan mencari alasan. Orang munafik mencari alasan. Orang munafik
Pantang disebut kebaikan, adalah alasan dia. Oh, minggu ni tak boleh. Minggu depan pun tak boleh. Tahun depan pun tak boleh, alasan. Tapi orang beriman, dia akan cari jalan. Dia mesti ada jalan. Kalau saya tak boleh tolong awak hari ni, esok saya tolong. Saya tak boleh tolong awak banyak, saya tolong sikit. Saya tak boleh tolong awak dengan harta, saya tolong awak dengan pendapat dan pandangan. Artinya apa pun dia akan cari jalan, dia boleh buat juga. Dia boleh buat. Kadang-kadang orang ajak kita pergi jamuan. Misalnya, jamuan. Kita tak boleh pergi, tapi cari jalan, tak apa. Saya tak boleh pergi hari jamuan, tapi saya datang awal sikit boleh. Atau saya datang lambat sikit boleh. Dia nak buat juga. Atau beginilah ni. Kirim sikit lah ni, sikit bantuan supaya jamuan. Atau didoakan, biar jamuan ni berjalan lancar. Dia tetap mencari saham dia. Ini orang beriman. Sebab tu kita tuan-tuan bila terbentang di hadapan kita kebaikan, carilah jalan macam mana kita boleh buat juga sikit. Jangan terus cari asam untuk tak buat terus. Kenapa? Kerana ia menghampiri sifat munafik. Kita dapati antara kelebihan orang-orang soleh ialah mereka tidak ada alasan dalam menolak kebaikan. Tetapi mereka terus mencari jalan, akhirnya mereka dapat melakukan semua kebaikan. Itu kita sebut sebelum ini bahawa di hadapan mereka tiada pilihan untuk buat baik, melainkan mereka mengumpulkan semua. Bukan kita, Ustaz, yang mana satu saya nak buat, yang ni ke yang ni? Tak, orang beriman cuba cari jalan macam mana boleh buat dulu. Kalau di hadapan kita, tuan-tuan ada pilihan untuk buat baik, yang A ke, yang B ke, yang C. Kalau benar-benar kita mendapat taufik dari Allah, kita dapat himpunkan semua. Saya boleh buat. Pagi saya buat macam ni, tengah hari buat macam ni, petang saya buat macam ni. Orang beriman bukan jenis dia, saya baca Quran je, yang lain tak buat. Tak, Quran dia boleh baca, zikir pun boleh, menuntut ilmu pun boleh, qiyamul lail pun boleh. Semua benda kebaikan dia boleh buat. Kenapa? Kerana dia di kalangan orang yang tak beri alasan. Jadi Nabi ingatkan kita, iyyaka wa kulla amrin yu'tadhan minhu, jauhilah kamu pada setiap perintah dengan apa-apa alasan. Jauhilah alasan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, sesudah menceritakan bahawa Tuhan tak akan terima sebaran alasan, tetapi Allah memerintahkan mereka bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar, kembali kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah mereka akan diredai oleh Allah. Sebab nanti Allah Ta'ala akan menceritakan bagaimana ada 3 orang di kalangan sahabat yang tak perang bersama macam orang munafik. Tapi mereka bukan munafik. Dan bagaimana Allah tunjuk penyelesaian yang mereka lakukan untuk menjadi contoh pada orang munafik, iaitu mereka bertaubat dengan taubat sebenar. Bukan terus memberi alasan, tetapi bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sekelompok orang munafik yang di kalangan Badui. Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Orang A'rab. A'rab di sini ialah kabilah Asad dan Ghatafan. Mereka ini disebut sebagai Badui. Kita kalau sebut orang tu, orang Arab duduk kat bandar, kita panggil Arab. Arab. Kalau orang Arab duduk kat kampung, nomad, kita panggil A'rab. Itu beza kalimah. Al-A'rab artinya orang Badui. Arab artinya orang Arab. Haula'il Arab, mereka itu orang Arab. Haula'il A'rab, mereka itu orang Badui. Kalau seorang lelaki Badui, kita panggil A'rabi. Ini Badui seorang. Ini seorang ni Badui. Kalau keseluruhan, kita panggil Al-A'rab. Mereka ini orang-orang Badui. Maka Allah menceritakan kelompok Badui. Kabilah-kabilah yang mendiami padang pasir. Yang bukan duduk di bandar Madinah, atau di bandar Mekah, atau di bandar Taif. Mereka duduk sentiasa berpindah randah. Mutanakilun. Kata Allah, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Badui ni, kalau di kafir sungguh. Ada pula kafir tak sungguh tak. Maksudnya kafir teruk sungguh, teruk. Jadi tak mengaji, tak belajar, duduk jauh dari bandar. Dia tak dengar informasi, dia tak dengar maklumat. Dia keras-keras sungguh. Dan kalau dia munafik sungguh. Maknanya orang munafik bandar ni, tuan-tuan, dia masih lagi ada air muka. Sebab itu dia beri alasan. Sebab dia masih nak jaga air muka dia. Jadi Arab, Badui kampung tak ada cerita jaga muka, air muka tak ada. Kalau munafik, tunjuk munafik sungguh. Kalau kafir, tunjuk kafir sungguh. Tuan-tuan tengok, kalau orang kafir bandar. Kalaupun dia tak setuju dengan Islam, dia bijak sikit lah. Cara muamalah dengan kita tu, masih lagi sihat. Tapi kalau orang kafir yang jenis Badui, dia tak akan tunjuk cara muamalah yang sihat. Sebab dia tak reti tentang budaya muamalah dan sebagainya.
Dan ini menunjukkan bahawa pengetahuan di bandar itu lebih tinggi. Maklumat di bandar berbanding di kampung. Dan adab-adab itu lebih tinggi dipraktikkan di bandar-bandar berbanding di kampung. Kata kita kalau kat bandar, kalau gaduh-gaduh je lah. Main tutup pintu je lah, gaduh. Orang kampung kalau gaduh jangan. Tu hantar bomok, santau terus. Kalau gaduh tu ambil parang, tetok terus. Cerita mudah, buat apa susah-susah. Kita ni kalau kat bandar lah, kalau gaduh pakai tutup pintu, pakai tak bergaul, diam je tu. Paling marah pun serang dalam Facebook. Dia tak hantar bomok, dia hantar Facebook. Orang kampung dia tak main Facebook ni. Dia face to face terus. Tahu ambil parang, tetak. Ni cerita, ini bukan Allah Ta'ala menyebut tentang celaan kepada Badui, tetapi persekitaran Badui. Sebab itu Allah Ta'ala menghantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di bandar-bandar. Belum pernah Allah hantar Nabi kat kampung-kampung, tak ada. Dia hantar bandar. Kenapa? Kerana orang kampung ni tuan-tuan, mereka golongan mengikut orang bandar. Orang bandar dia buat trend, maka orang kampung pun ikut. Orang bandar dia buat budaya ini sekian, orang kampung pun ikut. Jarang orang bandar ikut budaya orang kampung, jarang. Dia tak ikut. Orang kampung dia akan ikut budaya orang bandar. Dan dia pun nak ke bandar untuk melihat sekian-sekian. Nak masuk universiti dia kena ke bandar. Maka itu realiti bi'ah dipanggil, realiti suasana. Sebab itu suasana penting dalam pembentukan intelektual, pembentukan manners ataupun akhlak kita, pembentukan keprihatinan kita, semua benda. Kampung ada baik je, kita tak kata kampung tu tak baik. Ada baik. Ada bagus dia. Nak tenang-tenang, tak nak serabut, pergi ke kampung. Okay, boleh tengok pantai, boleh tengok sekian-sekian. Tapi untuk mencari kerjaya, nak cari duit, pergi ke bandar. Tak ada orang nak cari duit banyak, dia pergi ke kampung, tak ada. Nak cari duit banyak, pergi ke bandar. Nak jadi Perdana Menteri, kena pergi ke bandar juga. Mana ada Perdana Menteri pergi ke kampung? Nak jadi Perdana Menteri, tak ada. Ini suasana yang disebut bi'ah. Allah menjelaskan di sini bi'ah. Suasana Arab Badui, mereka jauh daripada pengetahuan, jauh daripada informasi, mereka jauh daripada Rasulullah, mereka jauh daripada pergaulan orang-orang Islam, mereka cuma bergaul kelompok mereka, ini golongan Asad, ini Ghatafan, mereka dengan golongan mereka saja. Kalau ketua mereka pengak, mereka pun kepala pengak sekali. Sebab mereka menjadi pok turuk lebih kuat daripada orang bandar. Orang bandar nama pok turuk tapi lawan juga ketua, diguling juga ketua tu. Orang kampung tak ada. Dia ketua kampung sampai mati. Dia kira, dia pegang taksub ataupun kita katakan dia punya setia dia kuat. Kalau orang tu kampung sampai bila-bila. Kita orang bandar tunggu next penggal kita nak pecat ni. Bukan kata ketua kampung, pengurusi masjid pun kita nak pecat. Ini perangai orang bandar. Dia nampak orang ni tak berapa, jatuhkan. Orang kampung tak. Dia akan setia. Dia akan kuat. Sebab tu ketua kampung tu dah macam Perdana Menteri dah kat kampung. Ketua kampung kata A, maka bawah ni pun A belakang. Ini budaya bi'ah. Ni kita cerita yang memang kampung-kampung sungguh lah. Kerana itu Allah menyebut Al-A'rab. Ini Badui. Asyaddu kufran. Kuat kekufurannya. Wa nifaqan. Jelas kenifakannya. Wa ajdaru. Patut pun kata Allah. Patut pun. Ajdar. Patut. Ada jadi. Ajdar. Allah ya'lamu. Sebab mereka tak tahu. Hudud ma anzalallahu ala rasulih. Segala perintah larangan yang diturunkan pada Rasul. Maklumat tentang perintah dan larangan orang bandar tahu dulu. Mereka orang kampung tak tahu apa. Kan kesibukan mereka secara kehidupan kampung. Orang bandar dah tahu macam-macam maklumat ni. Dah riuh dah tahu semua. Dia bukan cerita bandar hari ni, bandar dulu lagi. Maklumat sampai bandar dulu, maka kat kampung ni sampai lambat. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa minal a'rab, dan di kalangan badui ini kata Allah, man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Bila mereka diminta untuk derma, mereka menganggapnya satu hutang dan beban. Ni macam kena bayar cukai kata mereka. Bila minta derma, mereka rasa derma tu macam cukai yang mereka kena bayar. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan mereka tunggu bilalah orang Islam akan binasa supaya kami tak payah derma lagi. Mereka tak nak derma. Bukan mereka menganggap derma itu sebagai satu bebanan cukai. Wala ia untuk kebaikan dia. Ini kebanyakan mereka. Alaihim dairatus sau'. Mereka menunggu kejahatan menimpa kamu wahai Muhammad. Dan kepada orang beriman. Tetapi kejahatan sebenar akan menimpa mereka. Kekalahan sebenar akan menimpa mereka. Wallahu sami'un alim. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar apa yang mereka kata. Allah mengetahui akan setiap perbuatan-perbuatan mereka.
wa minal a'rab, dan di kalangan orang Arab Badui. Di kalangan orang Arab Badui, maknanya pertama Allah sebut secara umum Badui, macam tu perangai. Secara umum orang kampung. Tuan-tuan, bukan kita sebut orang kampung macam kat Malaysia ni, tuan-tuan. Orang kampung kat Malaysia mungkin lain sikit. Kita sebut ni kampung-kampung betul ni, Badui betul. Kang Ustaz ni kutuk orang kampung, kita orang kampung. Dah, cerita lain pula. Maksud kita ni perkataan Arab ni Badui yang nomad. Orang kampung kita ni bandar, di bandar kecil. Ni jenis pindah ganda. Pindah ganda mereka nak cari rumput, nak cari air. Kampung macam kita tak macam tu. Ini kita sebut Badui ni padang pasir. Sifat mereka keras. Dan kita boleh tengok sampai hari ni. Tetapi di kalangan Badui itu kata Allah. Jadi Allah Ta'ala mencela ataupun bukan mencela Badui itu, menyebut tentang persekitaran yang menjadikan mereka tak dapat maklumat. Sebab itu penting persekitaran itu dibuat secara kondusif, ia subur. Andai kata kita duduk kat kampung, persekitaran yang diwujudkan seperti persekitaran bandar dari sudut informasi, maklumat. Tengok ustaz-ustaz yang mengajar di kampung, kena dedahkan informasi yang banyak. Supaya mereka tahu sebagaimana orang bandar. Orang bandar masuk universiti lagi, lepas tu masuk kursus lagi, kemudian weekend masuk lagi seminar-seminar, macam-macam coaching ada, sehingga mereka mendapat maklumat banyak. Maka orang kampung, internet pun tak ada macam mana cerita ni. Maklumatnya terputus. Maka menjadi tanggungjawab pada pemimpin di situ, bahkan pada pendakwah, mewujudkan persekitaran yang kondusif. Supaya maklumat mereka tahu sebagaimana orang bandar tahu. Maka Allah menyebut di kalangan orang kampung yang bagus. Badui ini, minal a'rab. Di kalangan Badui ini, man yu'minu billah, ada yang benar-benar beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, bahkan mereka bersedekah demi dekat dengan Allah. Wa salawatur rasul, dan mengharapkan doa Rasulullah. Mereka ini ialah kabilah Juhainah dan kabilah Muzayyanah dan juga kabilah Muqarrin. Ini kabilah-kabilah Badui, tapi ini kabilah baik. Kabilah ini kata Allah, yattakhiduna ma yunfiqu, setiap yang mereka derma itu qurbatin indallah, mereka nak dekat dengan Allah. Wa salawatir rasul, bahkan mereka mengharap dapat doa Rasul. Sebab itu di sini tak salah. Kalau kita tuan-tuan bantu orang miskin, kita keluarkan sedekah, lalu kita mengharapkan doa mereka, tak salah. Ia tidak menafikan ikhlas. Ada kata ustaz, kalau kita derma pakai miskin, lalu kita minta di doa, ni macam kita minta balas. Kita minta balas. Sebab dalam Quran kata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan pada kamu ini kerana Allah, kami tidak mengharapkan apa-apa balasan, tidak juga ucapan terima kasih. Jadi ini dalil kata mereka doa pun tak boleh. Kita kata tak, boleh. Perkataan terima kasih lain dengan doa. Doa menunjukkan kerendahan diri kita. Terima kasih ini menunjukkan kita mahu dihargai. Awak terima kasih saya, tak terima kasih saya tak bagi. Adapun doa, kita mengharapkan kepada Allah, bahkan kita memuliakan mereka. Supaya mereka mendoakan kita. Sebab kita tahu di antara doa yang mustajab itu doa para fuqara, doa orang-orang miskin. Dan kita bila merendah diri pula minta orang doakan pada kita, maka itu menyebab doa kita mustajab. Dan apatah lagi kalau yang mendoakan kita di kalangan orang-orang yang baik-baik di kalangan mereka. Orang-orang soleh. Sebab itu ada beberapa kabilah, mereka datang bersedekah, beri sedekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peperangan Tabuk, dan mereka meminta supaya Nabi doakan untuk mereka. Sebab itu sunat orang bayar zakat kita doakan, orang sedekah pun kita doakan. Maka Rasulullah doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah engkau berilah keampunan kepada keluarga Ali Aufa, keluarga Aufa. Artinya tuan-tuan yang tak salah, bila mana kita bersedekah, bila mana kita beri bantuan, kita minta orang doakan. Ia tidak sebagaimana yang kita faham ayat dalam suratul Insan yang mengatakan kami berikan Allah, kami tak harapkan balasan atau terima kasih. Doa itu bukan bentuk terima kasih. Doa adalah satu bentuk cara untuk kita dekat dengan Allah. Sebab itu kalau kita minta seorang doa, maka tak salah apa-apa. Sebagaimana para sahabat, bila mereka memberi sesuatu pada Nabi SAW, mengharapkan doa, ya Rasulullah doakan untuk kami. Dan memang mereka cari benda itu. Kerana baginda SAW suka mendoakan pada setiap orang buat baik. Siapa pun buat baik, Nabi akan doa. Sehingga ia menjadi penyebab satu momentum untuk para sahabat berlomba-lomba buat baik. Kerana mereka akan mendapat doa Nabi SAW. Mereka mendapat pujian Rasulullah kerana pujian Nabi adalah doa.
Mereka nak. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah subuh, tuan-tuan, dalam niat kita memang ikhlas. Tapi kalau kita ada niat-niat yang lain yang tidak menafikan, tidak berlawanan ikhlas, maka itu tidak salah. Umpama kita taat mak ayah kita kerana perintah Allah, ikhlas. Dalam masa yang sama kita nak redha mak ayah kita, kerana itu dituntut. Dalam masa yang sama kita nak biar mak ayah kita doakan pada kita. Dalam masa yang sama kita nak mak ayah kita puji kita sebagai satu doa. Sebab bila mak kita puji kita, maka itu satu doa. Dalam masa yang sama kita nak gembirakan mak ayah kita. Jadi apa pun sebab-sebab yang tidak menafikan ikhlas, maka boleh kita berniat dengan niat-niat tersebut. Maka seorang yang beri pada fakir miskin atau beri pada sesiapa, beri kepada orang alim, diberi kepada sesiapa dan meminta, mengharapkan doa, tidak salah. Bahkan ini waris daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah derma mereka itu benar-benar mendekatkan mereka kepada Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan memasukkan mereka semua dalam rahmatnya, yakni keampunannya dan syurganya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.